Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Pubalan dari bahagian Kerajaan Digital Mampu. Pada hari ini saya akan membentangkan sedikit mengenai data analytics tools bagi tujuan persidangan personalisasi sektor awam PEPISA secara online 14 dan 15 September 2020. Agenda saya pada hari ini melibatkan 4 perkara iaitu definisi, perbandingan tools, demo dan juga penutup. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin mempersembahkan mengenai beberapa definisi ataupun terma yang kita biasa dengar mengenai bidang data analytics ataupun big data ni. Pertama sekali data science, iaitu bidang yang menggabungkan kemahiran mengenai programming, iaitu kita kena buat programming coding, matematik dan juga bidang yang kita kaji atau domain yang kita kaji. Contohnya macam pengangkutan, kesihatan, supaya kita faham perkara yang kita kaji tu apa penemuan yang kita dapat itu kita boleh terangkan atau tidak. Jadi kita kaji bidang-bidang ni, kita menggunakan data untuk menghasilkan insight berdasarkan pemodelan data yang kita buat. Pemodelan data ni berkaitan dengan algoritma atau statistik yang kita pakai. Jadi kita lihat data science ni biasa disebut sebagai combination of different discipline lah, pelbagai bidang berlainan. Kita kena tahu kita kena ada mathematics, kita kena faham lah at least statistik tu kena apa fungsi dia, kenapa kita menggunakan algoritma tertentu, teori tertentu, formula tertentu dan sebagainya. Dan membantu kita untuk menghasilkan insight. Insight ni penemuan lah. Bila kita kaji, kita dapat satu keputusan. X berkaitan dengan Y. Disebabkan Y, Z berlaku. Kalau Z ni nak increase, kena buat apa? Itu yang kita kata sebagai insight dalam pelbagai jenis. Data analytics pula merupakan kita analyse data dan kita cuba visualisasi data tersebut. Jadi biasanya data analytics ni kita anggap sebagai subset dalam data science. Termasuk sekali lah. Okay? Walaupun ada orang yang biasanya kemungkinan tidak ada pengetahuan mengenai data science, tapi dia boleh buat analytics biasa. Seterusnya ada terma ketiga iaitu data engineering. Data engineering berkaitan dengan pemprosesan dan penyimpanan data untuk tujuan analytics. Jadi akan ada pre-processing, cleansing the data, simpan dalam format yang sesuai agar kita boleh analyse data tersebut. Itu adalah data engineering. Terma lain pula adalah big data. Big data ni merujuk kepada data yang banyak, volume lah, big volume, dari pelbagai sumber. Bukan satu dataset saja, tapi dataset daripada pelbagai database, pelbagai sources yang berlainan. Mempunyai pelbagai format, iaitu sama ada structured seperti relational database ataupun semi-structured seperti laman web, XML dan sebagainya, atau unstructured, contohnya video feed, streaming video, audio dan sebagainya. Data ni kemungkinan mempunyai pelbagai peringkat kebolehpercayaan ataupun veracity. Sebagai contoh, database yang ada banyak validation input data semua tu mungkin dia punya kebolehpercayaan tinggi. Database yang simpan data daripada legacy system yang dulunya mungkin orang nombor phone tak ada field yang empty, nombor yang diisi tidak betul, mungkin kebolehpercayaan dia kurang sikit. Lepas tu ada pula data seperti media sosial, data Twitter, Facebook yang orang post macam-macam, kita tidak boleh percaya benda ni betul ke tidak. So dia ada pelbagai level atau peringkat kebolehpercayaan. Satu lagi, kekerapan ataupun velocity yang tinggi. Data ni akan dihasilkan mengikut kekerapan yang pantas. Contohnya data transaction online, data social media posting, data yang memang akan grow very fast. Compare tu data yang mungkin setahun sekali saja. Contoh, kemasukan pelajar tahun 1 ke biasanya pada awal tahun lah, kita tahu kan. Tengah tahun, akhir tahun tu jaranglah ada pelajar tiba-tiba masuk sekolah. Kalau ada pun will be very minimal. Boleh dikatakan kita abaikan je nilai tu. Jadi kita nak buat big data untuk kemasukan student, macam kita nak buat unjuran, dia bukan big data lah, itu analytics biasa je sebab kita compile every year, data dia satu set data je setahun. Jadi kriteria yang saya gelapkan ni, yang saya bold ni, volume, variety dan sebagainya, kita sebut 4B. Some literature sebut V kelima, iaitu nilai data. Kita nak simpan data ni, big data ni, kadang-kadang orang ingat apa saja data je sistem kita generate, kita simpan je masuk simpan. Tapi berguna atau tidak is secondary. Tapi ada juga literature kata ataupun researcher kata kita tengok dulu data ni ada kemungkinan berguna ke tidak dan kita simpan. Bukan semua data kita perlu simpan. So itu pun bergantung juga. Dan ada yang sampai ke 7W, 10W pun ada. Bergantung kepada siapa yang buat analisa lah. Big data ni kita guna untuk membuat big data analytics. Itu BDA. Ini term yang biasa kita dengar lah. Mampu pun selalu sebut big data kan. Big data analytics. Jadi analisis terhadap big data ni akan menggunakan teori-teori ataupun teknik yang kita belajar dalam sains data dan menggunakan tools yang lebih sesuai untuk analytics data yang banyak. Jadi dia bukannya setakat kita buka Excel buat analyze, itu bukan big data. Itu adalah data analytics biasa. Big data ni mesti menggunakan platform yang boleh handle data yang banyak. Contohnya database yang bersaiz besar, platform Hadoop, serta menggunakan tools yang boleh memproses data secara parallel dengan banyak. Next is machine learning. Machine learning merupakan kaedah yang digunakan oleh sistem komputer lah
untuk memproses data bagi tujuan pembelajaran oleh sistem tersebut. Nampak macam confusing, iaitu kita nak sistem komputer boleh belajar sendiri. Dia proses data, dia dah ada banyak historical data, dia dah boleh membuat sesuatu keputusan atau penilaian berdasarkan data set yang dia dah ada. Contohnya, kita membangun satu program untuk melihat sama ada sistem kita tu boleh mengenal pasti buah apple. Jadi sebelum tu kita feed kepada sistem pelbagai jenis gambar apple. Gambar fotograf orang ambil apple, gambar lukisan apple, hitam putih, warna apple hijau, orange, pink dan sebagainya, potongan apple, pelbagai sudut buah apple tu semua kita feed ke dalam sistem. Beribu-ribu gambar kita masukkan. Kemudian kita cuba test. Kita bahagi satu gambar, kita tanya sistem program kita ni, ini apa? Kalau dia kata ini apple dan memang gambar tu apple, kita punya prediction tu baguslah, sistem ni dah boleh belajar. Kalau kita bagi gambar orange, dia kata apple, something wrong somewhere lah, kan? So kita kena tengok balik. Jadi itu adalah satu kaedah yang kita kata machine learning. Kita feed data, let the system learn and it can do the next prediction. Seterusnya, artificial intelligence. Artificial intelligence ni adalah umbrella. Machine learning ni salah satu subset dalam artificial intelligence. AI ni adalah kepintaran buatan. Itu kepintaran yang manusia binakan untuk digunakan oleh mesin. Jadi biasanya it is embedded, dimasukkan ke dalam mesin. Mesin ni contohnya seperti robot vacuum cleaner yang dah ada popular kat rumah sekarang yang betul bulat kan, boleh bersihkan. Kita ada kereta driverless cars yang boleh bergerak sendiri, boleh tahu bila nak pasang signal dan sebagainya, sebab dia dah diberikan banyak data, dia dah tahu kalau senario macam ni kena buat macam tu. Dia dah boleh seolah-olah berfikir sendiri berdasarkan dataset dia ada. Perbezaannya, kalau dia terima satu senario yang berlainan, boleh tak dia membuat keputusan sama seperti manusia? Itu yang menjadi cabaran lah. Jadi itu adalah beberapa terma yang kita dapat simpulkan lah. Yang popular terms ada banyak lagi, saya ambil yang beberapa saja. Okay. Seterusnya ialah berkaitan dengan tools analytic data. Jadi saya kategorikan tools ni kepada dua. Satu ialah open source dan satu lagi ialah proprietary. Open source ni ialah seperti kita tahu dia percuma lah most of the time. Okay. Manakala proprietary ni yang jenis berbayar dan biasanya mahal. Contohnya RapidMiner Studio Professional tu $7,500 setahun dan every year kena renew lah. Namun syarikat besar-besar macam RapidMiner semua ni, dia juga ada mengeluarkan community dengan free edition yang akan mempunyai fungsi yang lebih terhad. Seterusnya, even open source macam R, dia dibangunkan satu interface seperti RStudio yang ada free version dan juga yang ada yang jenis berbayar enterprise. Open source ni biasanya melibatkan coding dan scripting, manakala yang proprietary mempunyai GUI dan fungsi drag and drop. Lagi mudah lah, kita drag drop, buat some configuration, tekan button, dia boleh jalan. Seterusnya, kedua-duanya mempunyai beribu-ribu library atau extension atau packages yang kita boleh install berdasarkan kepada keperluan kita. Kedua-duanya juga biasanya kita boleh integrate kepada tools lain, namun sebab open source ni kena coding, integrationnya secara coding. Proprietary ni biasanya kita boleh link balik kepada script R dan Python yang kita ada jika perlu, ataupun boleh link kepada sistem-sistem lain berdasarkan connector yang mereka berikan. Disebabkan banyak melibatkan coding, maka open source ni mengambil masa lama lah kalau kita nak membangun produk. Manakala untuk proprietary lebih cepat. Biasanya dalam projek-projek big data ni, kita nak kenal pasti data, nak memahami data tu, nak membersihkan data tu yang mengambil masa yang lama. Kadang-kadang hampir 70% masa kita adalah untuk memproses data, bukan untuk menganalisa. Analisa tu sekejap aja sebab kita menggunakan kod, kita kata algoritma macam ni kita nak pakai, isi data ni, keluar result. Sekejap aja program boleh run. Contoh open source adalah seperti R dan Python, banyak lagi lah, RapidMiner Studio yang free, Tableau, Apache Spark, Google Studio, macam-macam ada. Okay? Manakala proprietary, SAS, RapidMiner, kita ada pelbagai yang lain yang juga boleh digunakan pakai. Seterusnya saya ingin buat sedikit demo lah, very simple one, menggunakan RStudio yang boleh run R punya coding. Okay, sekejap ya. Okey, ini merupakan skrip R. Okay, dalam skrip ni kita hendak mengenal cuba melaksanakan kod yang berdasarkan parameter tertentu dapat mengenal pasti bunga jenis apa. Okay. Jadi dataset yang digunakan adalah dataset Iris. Dataset ni popular. Dalam R itself memang dah ada package yang ada dataset ni. Dataset ni kita boleh install terus daripada package. Contoh macam ni. Okay. Iaitu kita run je. Dia terus keluar dataset dia. Dan kita dah tahulah nama dia is Iris. Okay. So I copy lah dataset ni menjadi Iris.
Seterusnya, kita ada 150 record. Observation ni record terdiri daripada 5 variable. Jadi tengok macam ni macam pelik pula apa disebutkan. Kalau kita run the view data set, dia keluar dalam format cantik kat sini. Contohnya kita boleh filter dan sebagainya lah. Okay, ni senang nak belajar. So basically, apa dia iris? Iris ni adalah bunga. Jadi dataset ni memang popular. Dia ada bunga family iris yang ada 3 jenis. Versicolor, setosa dan virginica. Sepal tu adalah dia punya kelopak luar yang bila bunga tu masih kudup, dia menutup, yang biasanya warna hijau. Tapi untuk iris ni dia berwarna sama dengan warna petal dia. Jadi sepal ni ada panjang, ada lebar. Petal tu bunga lah, dia punya kelopak. So ada panjang, ada lebar. So panjang lebar campur nama bunga, ada 5 variable. So itulah 5 variable yang kita nampak di sini. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, species. Jenis bunga tu. Semua family sama iris tapi species dia berlainan. So inilah data dia. Jadi the challenge is menggunakan data ni kita tengok ada tak cara kita nak kenal pasti species kalau diberi nilai-nilai ni. Sepal length, sepal width dan sebagainya. Jadi sama dengan domain lain, kita tak familiar dengan pasal bunga ni, kita tak belajar botani dan sebagainya. Jadi kita pun tak pasti nak proceed macam mana. Okay? Coding asal ni ada pelbagai cara untuk kita load data. Sebab data iris ni dah ada dalam R, kita baca terus data iris ni. Kita juga boleh load secara read a CSV file kalau data tu ada kat folder mana-mana. Contohnya dekat kalau dalam data ni ada iris, kita boleh baca terus. Kalau dia ada dekat internet mana-mana, kita boleh baca melalui URL. Sebab data ni dataset biasa ada di banyak tempat, tapi saya baca yang ada dalam R saja. Kita nak tengok apa kandungan data ni, kita dah tengok dari sini. Kita nak sekarang explore this dataset. So untuk explore, biasanya tengok secara visual lagi mudah. So di R ada pelbagai jenis library yang kita nak boleh guna untuk visualization. Kat sini contoh yang digunakan adalah ggvis. So bila kita run ggvis, kat bawah konsol ni keluar lah dia punya detail . So kita dah run. Kita cuba nak compare first one ni . Kita nak buat scatter plot, compare sepal length dengan sepal width. So I run. So keluarlah scatter plot. Ini tempat ni adalah untuk menunjukkan sample visualization. Dia bukan nak publish saja, kita nak explore je dulu. Jadi di sini ada sepal length versus sepal width, yang setiap color legend ni adalah spesies bunga. Boleh tak kita nampak pattern? Can we group them? Can we cluster them? Is there a pattern? This is what we call as exploring the data. Can we find something first? Ni belum buat apa lagi, just nak identify je. Okay, ini sepal length . Kita cuba satu lagi. Ini nak compare petal length pula. Petal length keluar macam ni. Kalau compare sepal width macam ni. Kalau sepal width, kita tengok dot biru semua ni satu macam ada pattern. Kita boleh circle dia kat sini. So width dengan length ni kemungkinan besar boleh kenal pasti sebagai setosa. Kalau orang bagi kita bunga, dia kata width dia 4.8, length dia 4.8, width dia 3.3, most likely dia adalah setosa. Tapi length dan width ni tak boleh nak tentukan untuk vertical atau virginica sebab dia bercampur-campur, tak nampak. Kalau kita compare petal punya width dengan length, memang jelas lah biru semua kat ujung sini, orange kat sini walaupun ada few overlap, dan hijau kebanyakannya di atas. Jadi kemungkinan besar kalau orang bagi tahu kita satu width dengan satu length, kita boleh identify dia bunga jenis apa. Kebarangkaliannya ada lebih tinggilah, kita boleh kenal pasti. Hubung kait antara variables ni, parameter-parameter atau attribute yang diberikan ni, kita panggil correlation. Correlation antara petal length dengan petal width kita dapati adalah 0.9. Maksudnya length dengan width ni berhubung rapat. Kalau length X, width akan jadi Y. Kalau length Y, ni akan jadi ni. So dia berhubung kait. Dia tak lari sangat. Memang ada pattern, sistem dah identify. Jadi correlation ni semakin menghampiri 1, that means kehubung kaitannya adalah lebih tinggi. 0.96 ni consider very excellent. Ini untuk overall semua length, semua width. Sekarang kita nak tengok length dengan width mengikut spesies dia. Okay. So dia ada 3 spesies iaitu setosa, versicolor, virginica. Kita tengok spesies setosa punya correlation. Setosa punya correlation, petal length dengan petal width 0.331.
Okay? Bermaksud length dengan width dia sebabkan 0.3 je, correlation dia rendah. Kalau saya dapat dua nilai ni, susah nak kena pasti dia ni setosa ke tidak. Macam pelik juga. Kita tengok satu lagi, versicolor punya. Versicolor punya petal length dia compare dengan petal width 0.7866. A bit higher lah, better than setosa tadi. Kalau Virginica, petal length dengan width 3.22. Kita tengok individually macam very low. Kita tengok secara overall very high. So dia ada pelbagai kemungkinan. Kita kena kaji semua ni. Okay. Seterusnya kita nak tengok data kita ni matching ke? Adakah kita mempunyai sampel yang sama di antara ketiga-tiga kategori ni? Okay, kita tengok first example. Setosa ada 50 rekod, Versicolor 50 rekod, Virginica ada 50 rekod. Jadi data set kita ni ada 50 Setosa, 50 Versicolor and 50 Virginica. So dia balance lah. Jadi kita bolehlah consider data ni kita nak gunakan. Dari segi peratus pun kita boleh tengok. Sebab dia sama nilai 33% of each. Okay. Kita nak tengok data punya summary, simple basic summary, kita guna keyword summary je. Keluarlah summary. Apa minimum value for the width, apa minimum first quartile value, median, mean, max dan sebagainya. Kita boleh lihat. Seterusnya, kita boleh normalize, tapi dalam kes ni sebab data kita semua within the similar range, tak adalah lari jauh sangat. Paling kurang pun 1, lepas tu sampai 7. Sini 0. berapa sampai 2.6, within range, tak ada nilai yang besar, jadi tak perlu normalize. Kita terus nak buat some prediction. Okay. So untuk prediction, kita nak pecahkan sampel data ni, 150 rekod ni kepada dua dataset. Satu dataset untuk kita train, kita guna machine learning, kita nak train. Satu lagi data set untuk kita nak test. Betul ke training kita ni dah berjaya? Sistem tu boleh predict data dengan betul. Okay. So untuk buat training, biasanya kita menggunakan kaedah 70-30. 70% data training, 30% kita simpan untuk kita buat testing terhadap apa yang kita jumpa. Jadi kita boleh buat this kaedah. Ini kaedah kita nak buat sesuatu lah. Okay. Kita nak train label dan sebagainya. Tapi saya bagi example yang lebih mudah pun boleh. Contohnya, kita menggunakan library Caret. Okay. Library Caret ni quite popular so lah. Okay. Classification and regression techniques lah. Ada banyak modul dalam ni. Kita load dia. Kita create partition, dua dataset. So, kita akan ada dua dataset nanti. Okay, dia dah create partition. Okay, kita nak run training. Kita nak create test. So sekarang kalau lihat sini, kita ada data test 45, data training 105. Sebab kita pecah by 70%. 70% jadi training, 30% jadi test data. Kita nak train a model. Senang je. Kita kata kita nak guna KNN, K nearest neighbor. Ini salah satu algoritma lah dalam statistik kita boleh belajar pun. So kita nak train model kita guna data training. So data training kita nak baca column 1 to 4. Kita nak guna 1 to 4 ni and kita nak map dia kepada column ke-5. Macam mana nilai-nilai column ke-4 column ni boleh determine column ke-5. Kita nak sistem learn menggunakan kaedah KNN. So dia belajar. Ni tengah running ni. Tapi sebab data sikit sekejap lah. Guna laptop boleh jalan. Tak jadi masalah. Sekarang kita nak predict. Dia dah bina model ni model dia. Apa tu model? Ni model dia lah. Dia menggunakan kaedah apa, ada dia punya ni cita-cita dia ni. How dia buat dia punya kajian, dia punya file management dan sebagainya, data frame dia apa dia buat, accuracy dia berapa, 0.93, kappa result dia apa, semua ada dalam ni. Okay, kalau kita nak tengok lah. Okay. So let's look at prediction. Kita nak predict, guna model kita nak predict yang test punya pula. Sebab tadi kan ada test kan kita dah pecah. So kita nak predict data kita menggunakan test result, training tadi tu. So predictions, dia predict, dah masuk prediction. Kita tengok table prediction. Dia predict daripada 45 ni, ingat tak? Sebab kita dah pecah, testing ada 45. 15 adalah Setosa, Versicolor ada 17, Virginica 3. Jom kita compare dengan nilai sebenarnya. Okay. Kita buat confusion matrix. Ini prediction, apa yang kita predict. Ini iris test dengan kita baca attribute yang kelima, iaitu dia punya actual name. So kita nak compare lah. Waktu kita predict, kita tak bagi. Kalau total 80%, kita tak bagi kolom kelima. Kita bagi 4 je.
Saya bagi dia 4 nilai, based on model saya create, boleh tak dia predict kolom kelima masuk dekat variable prediction. Jadi sekarang saya nak compare variable prediction yang dia predict dengan nilai sebenar iris test tu sama ke tak sama. Bila kita run, dia dapati confusion matrix dia Sentosa 15, versicolor 15, ada 2 versicolor yang dia predict sebagai Virginica. Ada 2. Dia dah salah predict lah. Yang Virginica pula betul lah, dia predict 13. So accuracy dia adalah 95% ataupun 0.95. So inilah dia punya statistik. Dia ada sensitivity, specificity dan sebagainya. Kita dah boleh tahu berapa tepat data yang kita baca. So basically, this simple, very simple coding ni nak menunjukkan based on 4 variable, can I predict the species of the flower. Saya guna dataset asal ni, saya pecah, saya ambil 70% of this dataset, saya train menggunakan algorithm KNN, K nearest neighbor, dan saya cuba predict untuk yang baki 30 tu, saya hide dia punya spesies, saya minta dia predict, and nampaknya sistem dah berjaya predict, hanya 2 je dia salah. Ini adalah konsep di untuk prediction. Kalau saya nak buat benda yang sama menggunakan rapid miner. Okay, ini contoh rapid miner. Rapid miner pun boleh download. Kalau tengok rapid miner, just pergi download lah. My rapid miner ada pelbagai version Windows, Mac dan sebagainya. Version dia pun ada sini, perbezaan dia. Kita ambil yang free ni limited to 10,000 data rows. Dia bagi 30 days free trial untuk enterprise lah kalau nak guna, lepas tu dia tarik balik lah. Okay. So kita ambil contoh rapid miner ni, dia boleh start blank process, tapi saya dah create actually untuk tujuan ni. Sample iris. Okay. Dia actually quite straightforward. Kita nak baca contoh CSV file lah. Jadi saya cari file saya drag and drop je. Saya cari sini operator dia, read CSV. Masuk sini, cari nama file. Saya nak baca file apa, carilah. So ini read yang saya dah carilah. So file dia kat sini. Okay. Read CSV, senang. Saya nak rename, sebab bila saya read CSV dia tak ada column name, saya nak rename some of the column name kepada nama yang berkaitan. Jadi sebab dia tak ada column name, dia ada nama figure je, so I tukar jadi nama column dia. Lepas tu yang ni bila kita nak run, ni satu operator, output dia pass kepada next process. Ini proses lah. Saya nak set role, apa yang saya nak predict actually. So saya nak predict species, saya letak dia sebagai label. Ini kalau nak normalize lah, sebab kita data semua sama, tak perlu normalize, tak payah, boleh delete je. Okay. So saya nak split data, sebab ingat tak tadi saya nak buat 70% data untuk training dan 30% untuk testing. Jadi saya pecahkan 70-30. Sama je, saya cari sini contoh split. Saya drag, saya letak 0.7, 0.3. Sama je. So bila saya pecah 2, dia akan ada 2 and 3. Ini model saya, KNN. KNN pun ada kat sini. KNN, dia jenis lazy algorithm lah. So KNN ni very easy je. Kita nak letak nilai K ni berapa. KNN ni bermaksud berdasarkan neighbours saya, berapa bilangan neighbours saya yang saya nak gunakan untuk tentukan saya ni siapa. Kalau saya ditinggal di satu perumahan and 3 neighbour saya Chinese, kemungkinan saya Chinese. Contoh macam tu lah. Jadi K ni nilai yang saya nak consider. Saya letak sini 3 lah sebagai contoh. Okay. Jadi partition 1 yang 70% nak train, so jadi training. Yang balance 30% nak pergi kat model, nak apply this model KNN ni. So ini nak apply lah. So again saya drag drop, tarik, buat some configuration je. Ini performance dia, nak tengok accuracy dan sebagainya. Okay, let's try to run. So kita keluar dia punya ni, dia kata ada 105 example 4 dimension. Ini data set dia, ini yang kita label, ini yang dia predict. Okay, nak visualize pun boleh. Terus keluar kita nak visualize macam mana, tengok senang je. Kita nak pilih nak plot apa, kita nak apa jenis. Ini untuk exploratory lah, kita boleh pilih kita nak macam mana kan. Ini performance dia. Kalau ikut ni, dia predict satu je salah. Versicolor dengan Virginica satu. Tadi 15, sini 13.2 dan ni 13 salah saya. So ada beza satu je lah.
and accuracy dia should be 97%. Tadi 96%. Dia beza sikit sebab yang K tadi. Dekat RStudio kita tak set K berapa. Kita guna default value. Dekat sini I set the K as 3. So when you play around with the algorithm, you'll get different result. Okay. So tuan-tuan boleh tengoklah. Dia amat mudah. Kita drag drop. Nak tengok result. Dataset tu kita nak tengok visualization dia. Nak compare apa semua boleh buat. Kita nak tengok statistik dia, berapa min max, semua ada sini. Tak menjadi susah untuk kita gunakan. Okay. Jadi ini RStudio punya demo dah tengok. Rapidminus punya demo pun dah tengok sedikit. Okay. Secara ringkasnya tools ada banyak actually. Kita nak menggunakan tools untuk projek kita ni bergantung pada bajet lah. Ada bajet, dan kalau keperluan projek tu cepat, dan kita boleh gunakan yang proprietary ataupun yang drag and drop supaya lebih cepat. Walau bagaimanapun, yang lebih penting kita nak memahami adalah apa yang kita buat sebenarnya. Nah, output tu boleh tak kita explain kepada orang apa output hasil analitik tersebut. Sebab tu saya tekankan tadi perlu ada pengetahuan mengenai algoritma, statistik dan juga domain yang dianalise. Okay. Jadi analitik data ni secara kesimpulannya melibatkan pemprosesan data. Kita explore data, tengok min max, tengok apa hubung kait, correlation dan sebagainya. Kita modelkan data tu menggunakan algoritma tertentu dan kita visualize supaya orang boleh faham apa yang kita dah sampaikan. Okay. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada maklumat lanjut boleh hubungi Seksyen Data Raya Bahagian Kerajaan Digital Mampu melalui email media@mampu.gov.my. Sekian, terima kasih.